Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita semula kepada kelas PDPR secara online RBT bersama Cikgu Sarah untuk tingkatan 2. Okey. Untuk tingkatan 2, kita akan belajar pada hari ini tajuk 2.5 iaitu reka bentuk aquaponik. Dalam tajuk ini, apa yang perlu kamu kuasai? Tahap penguasaan yang pertama ialah menyatakan maksud reka bentuk sistem aquaponik. Dan yang kedua, TP2 ialah menerangkan kelebihan reka bentuk sistem aquaponik. TP3 ialah membuat lakaran dan bina model. Tipe 4, menganalisis model yang kamu buat selepas pengujian dibuat. Tipe 5, memberikan justifikasi berdasarkan elemen dan prinsip reka bentuk. Dan tipe 6, menghasilkan laporan lengkap. Barulah kamu dapat TP 6. Paling tinggi sekali adalah TP 6. Jadi hari ini cikgu nak kamu kuasai tahap penguasaan yang pertama sahaja iaitu menyatakan maksud reka bentuk sistem aquaponik. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini cikgu nak kamu dapat menyatakan yang pertama menyatakan maksud aquaponik dengan kata kunci dengan yang betul. Yang kedua ialah mengenal pasti 3 jenis reka bentuk sistem aquaponik berdasarkan gambar dengan betul. Okey, kita tengok apa maksud aquaponik. Maksud aquaponik ialah teknologi pertanian yang menggabungkan aquakultur dengan aktiviti hidroponik dalam satu pusingan air. Iaitu apa itu aquakultur? Aquakultur ni aktiviti ternakan ikan. Manakala hidroponik ini ialah menanam tanaman tanpa media tanah. Jadi bila ada gabungan kedua-duanya kita panggil ialah aquaponik. Boleh faham? Boleh ingat? Yang kamu perlu ingat ialah kata kunci yang berwarna purple itu aquakultur, gabungan aquakultur dengan aktiviti hidroponik dalam satu pusingan air. Itu maksud dia. Itu yang cikgu nak kamu dapat hari ini. Okey, yang seterusnya kita tengok gambar. Ini adalah gambar apa? Okey, ini adalah sebelah kiri cikgu ini adalah gambar aquakultur di mana ternakan ikan. Dan yang kedua ini adalah kita katakan hidroponik. Bila kita gabungkan kedua-duanya jadilah aquaponik. Okey. Seterusnya, unsur yang penting dalam aquaponik. Apa 3 unsur yang penting dalam aquaponik ialah yang pertama ikan. Apa fungsi ikan? Ikan mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia dan kotoran bagi tanaman. Yang kedua ialah bakteria. Mesti ada bakteria. Bakteria itu menapis dan mengubah amonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja. Baja untuk siapa? Baja untuk tanaman. Tanaman fungsi dia menyalurkan oksigen dan air yang bebas amonia yang diperlukan oleh ikan. Okey. Kita tengok gambar. Ini adalah contoh gambar di mana gabungan ternakan ikan dengan tanaman di atasnya. Okey, yang kedua, contoh gambar yang kedua macam ni. Okey, tujuan aquaponik. Apa tujuan? Kenapa kita buat aquaponik? Okey, yang pertama kita nak kekalkan kualiti air. Yang kedua dapat mengurangkan kadar amonia di dalam air. Yang ketiga dapat menjimatkan ruang. Dan yang keempat ialah menghasilkan 2 jenis makanan manusia secara serentak iaitu tanaman dan ternakan. Jadi kita dapat dua jenis lah iaitu ikan dan tanaman di atasnya. Okey, kita tengok sistem kitaran aquaponik. Apa itu sistem kitaran aquaponik? Sistem kitaran aquaponik ialah sistem pengaliran air dari kolam ikan. Okey, kalau kamu tengok ikan di bawah ni dari kolam ikan ke media tanaman, dinaik ke atas ke media tanaman dan air akan dikitar semula ke dalam kolam. Ini kita panggil sistem kitaran aquaponik.
Jika kamu lihat ni ada anak panah di sini, iaitu air dalam kolam dia akan naik ke tanaman ke atas dan air tanaman tu dia akan turun semula kepada ikan. Okey, yang kedua ialah proses kitaran aquaponik. Okey, yang pertama ikan. Kita tengok ikan dia menghasilkan amonia daripada makanan yang dimakan. Kadar amonia yang tinggi akan menjadi racun kepada ikan. Kalau terlalu tinggi jadi racun lah. Okey, yang kedua pam air. Kita tengok selepas pam air ni, pam air akan menarik air dari tangki ikan ke bekas makanan. Dan yang kedua adalah bakteria. Tadi pam air naik ke atas dan dia akan bersemu dengan bakteria. Bakteria ni memecahkan amonia untuk menjadi nitrit dan nitrat. Tanaman menggunakan nitrat sebagai nutrien air yang mengalir disaring. Okey, tanaman menggunakan nitrat tadi yang diberikan oleh bakteria tadi dijadikan nitrit dan nitrat. So, dia akan jadikan sebagai tanaman ni, nitrat itu akan jadikan sebagai nutrien. So, air yang mengalir akan disaring lah. Dan disaring ke mana? Ke bawah lah. Air yang akan disaring menjadi bersih semula untuk kegunaan air. Dalam proses ini hanya sedikit air sahaja yang terbuang. Okey, inilah adalah proses kitaran aquaponik. Okey, proses kitaran aquaponik yang kedua ialah ini ikan. Ada pam air dan akan mengalirkan air naik ke atas ke media tanaman. Dan air akan turun semula melalui loceng sifon ni lah, turun ke bawah. Okey, dua jenis aquaponik, itu aquaponik secara takungan dan satu lagi adalah aquaponik secara kitaran. Okey, jadi kamu kena ingatlah aquaponik secara takungan dia menggunakan kolam, tangki atau bekas yang sama untuk ikan dan tanaman. Jadi dia ada guna satu bekas sahaja untuk kedua-duanya. Okey, kalau aquaponik secara kitaran, dia ada dua bekas yang berlainan, iaitu tangki ikan dan bekas tanaman secara berasingan lah. Jadi, kamu kena ingat ada dua jenis, iaitu aquaponik secara takungan, yang kedua aquaponik secara kitaran. Okey, yang kedua, objektif yang kedua yang cikgu nak kamu tahu ialah reka bentuk sistem aquaponik. Reka bentuk sistem aquaponik ni dia ada 3 lah. Jadi kamu tengok baik-baik reka bentuk sistem aquaponik ini. Tanaman diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar terendam di dalam air. Apa kelebihan dia? Kelebihannya akar tumbuh boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara langsung menjadikan tumbuhan tumbuh lebih cepat berbanding dengan sistem lain. Ini kita namakan adalah sistem raft ataupun sistem rakit, sistem raft. Tanaman diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar terendam di dalam air. Itu kita nama yang pertama adalah sistem raft. Yang kedua ini kita panggil ada sistem ebb and flow. Sistem ebb and flow. Okey, dikenali sebagai sistem pasang surut. Sistem ini berfungsi dengan menggunakan loceng sifon. Ada loceng sifon di tengahnya. Jadi, kamu ingat jika ada loceng sifon, itu adalah sistem ebb and flow. Loceng sifon, apa tujuan loceng sifon yang diletakkan di tengah-tengah itu? Okey, tujuannya adalah untuk mengalirkan air dari media tanaman. Dan apabila air sudah memenuhi media penanaman, mengalirkan air dari media penanaman apabila air sudah memenuhi media penanaman. Okey, sistem ini adalah sistem aquaponik yang sederhana jika kita bandingkan dengan sistem raft dan sistem NFT. Okey, yang ketiga ini kita panggil sistem NFT, Nutrient Film Technique.
Iaitu kalau kamu tengok gambar ni, akar dia hanya menyentuh kepada air sahaja. Air yang mengalir tidak boleh bertakung dan mengalir dengan cepat. Sistem ini hampir sama dengan raft tapi tidak menggunakan media penanaman. Tak ada media penanaman. Dan akarnya hanya menyentuh air. Dia mengalir. Ini kita panggil sistem NFT. Okey, jadi ini cuba kamu tengok dan perhatikan, namakan model aquaponik berikut. Yang mana satu tadi kita dah tengok 3 jenis, iaitu sistem raft. Yang kedua adalah ebb and flow. Yang ketiga adalah NFT. Kamu rasa yang mana satu agak-agaknya namakan model aquaponik tersebut. Kalau kamu tengok ada ikan di bawah, atasnya adalah tanaman. Jadi ini adalah sistem raft, rakit. Okey, yang kedua gambar apa? Namakan sistemnya. Ada loceng sifon di tengah. Jadi cikgu dah beritahu tadi tengah-tengah kalau ada loceng sifon kita kena ingat itu adalah sistem ebb and flow, pasang surut. Okey, yang ketiga. Okey, ini kami ingat sahaja, tak ada media penanaman, akar tu disentuh sahaja air. Jadi ini kita panggil adalah sistem NFT. Okey, perbandingan 3 sistem aquaponik ini yang dibuat oleh Wilson A. Leonard dan Brian lah. Jadi dia buat ciri-cirinya dan dia tengok ketiga-tiga sistem aquaponik itu yang mana lebih baik. Kalau kita tengok penambahan jisim tumbuhan, kalau sistem raft 2 je diberi itu baik, ebb flow 3 terbaik, NFT 1 sederhana. Pertumbuhan bebas tumbuhan, sistem raft 2, ebb flow 3, NFT 2. Oksigen terlarut dengan ikan, nisbah penukaran makanan kadar pertumbuhan itu hampir sama ketiganya. Ini adalah perbandingan 3 sistem aquaponik berdasarkan penelitian Wilson A. Leonard dan Brian. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi, tahniah kepada yang menonton sehingga habis. Jadi, dah habis menonton video cikgu ni. Jadi, cikgu harap kamu boleh jawab soalan kuis selepas ini yang cikgu akan berikan. Sekian, terima kasih.